Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Ustazah Wan Asmalali binti Wan Ahmad. Saya Afiqah Nusra binti Muhammad Raus dan juga sahabat-sahabat saya Ili Nur Rauda binti Muhammad Saleh dan juga Nur Najihah binti Norzli. Pada hari ini akan membentangkan tugasan dua kami berkaitan dengan isu pentaksiran dalam pendidikan Islam. Jadi isu yang telah kami pilih adalah isu berkaitan dengan beban guru. Secara definisinya, beban guru ini terjadi apabila peperiksaan umum seperti UPSR dan juga PT3 dilaksanakan dan diganti dengan pentaksiran di dalam bilik darjah yang perlu dilaksanakan oleh setiap orang guru. PBD ini memerlukan guru untuk menilai murid secara menyeluruh dan secara individu di dalam bilik darjah, yang mana ianya menjadi isu apabila tugas dan accountability guru itu sendiri tidak hanya terikat dengan mengajar, tetapi guru juga perlu menyelesaikan tugas-tugas pengeranian mereka yang lain. Jadi, beban guru di dalam persembahan ini difokuskan kepada dua cabang, iaitu kekangan masa yang mempunyai tiga isu utama, iaitu guru mengajar bukan option mereka, guru selalu menghadiri bengkel ataupun kursus, dan juga kekangan masa terjadi apabila murid terlalu ramai di dalam sesuatu kelas. Dan yang kedua, beban guru terjadi apabila kurangnya tahap kesediaan guru dalam melaksanakan PBD tersebut. Baik, kita pergi kepada beban guru iaitu menghadapi kekangan masa yang fokusnya kepada isu yang ketiga, iaitu murid terlalu ramai di dalam sesuatu kelas. Jadi, dalam PBD, guru itu diberi tanggungjawab untuk menilai setiap orang murid. Tetapi, masalah ini terjadi apabila di dalam kelas tersebut mempunyai murid seramai 30 hingga ke 40 orang. Seperti diketahui, perkara ini tidak terjadi di sekolah kurang murid kerana sudah pasti muridnya kurang daripada 30 orang. Mahupun ada kadang-kadang kurang daripada 20 orang juga. Tetapi, perkara ini berlainan sekiranya sekolah itu di sekolah bandar. Jadi, Dr. Anwar Muhammad menyatakan bahawa kelas yang padat dan terlalu ramai akan mengakibatkan PBD ini tidak berjaya dilaksanakan dan direalisasikan oleh seseorang guru itu tersebut. Perkara ini menjadi lebih serius apabila subjek pendidikan Islam itu sendiri bukanlah sahaja PBD ini bukanlah sahaja dilaksanakan untuk menilai murid secara pemerhatian, tetapi juga perlu menilai murid secara lisan, iaitu berkaitan dengan bacaan Al-Quran dan juga amali solat. Jadi, apakah jalan penyelesaian yang boleh diambil oleh KPM untuk menyelesaikan beban ini adalah daripada Kesatuan Guru-Guru Malaysia sendiri menyatakan bahawa mereka mencadangkan untuk KPM mengurangkan jumlah murid di dalam sesuatu kelas, yang mana yang paling ideal adalah kurang daripada 30 orang. Pro Chancellor UPSI juga menyatakan hasrat beliau, yang mana beliau mencadangkan bahawa supaya pembinaan sekolah-sekolah baru ini dibina dengan lebih tinggi, yang mana ianya akan menempatkan lebih banyak kelas dan sekolah tersebut boleh mengurangkan jumlah murid di dalam kelas-kelas yang lain. Perkara ini bukan sahaja satu cadangan, tetapi juga telah dilaksanakan di negara-negara maju, terutamanya bagi sekolah-sekolah yang berada di bandar. Dan akhir sekali, KPM juga mengambil cakna perkara ini dan telah mengambil inisiatif untuk memperbanyakkan pembinaan sekolah-sekolah bagi menurunkan kepadatan kelas tersebut. Okey, jumlah murid yang ramai disebabkan oleh peningkatan kepadatan penduduk. Jadi, untuk menyelesaikan masalah ini, KPM telah memperbanyakkan sekolah seperti yang boleh kita lihat di Pasir Gudang sendiri sudah ada 4 sekolah rendah. Baiklah, perkara yang boleh didapati daripada beban guru iaitu mengajar subjek bukan option. Iaitu mengajar subjek bukan option ini merupakan satu realiti yang berpunca daripada ketidaksepadanan dalam pengagihan guru di sekolah.
Jadi Kementerian Pelajaran Malaysia tidak mengkaji penempatan guru mengikut option. Maka inilah telah terjadi dan telah berlaku kepada guru tersebut untuk mengajar option lain ataupun luar bidang kepakarannya. Selain itu, guru-guru cenderung untuk menjadi kurang yakin ketika mengajar. Yakni disebabkan tiada pengetahuan ataupun kemahiran guru dalam sesuatu perkara ataupun option tersebut, ia boleh menyebabkan guru tidak yakin untuk menyampaikan ilmu ataupun kemahiran untuk mengajar subjek itu kerana bukan optionnya. Seterusnya, guru perlu mempelajari ilmu baru. Walaupun seorang guru itu dalam bidang optionnya sendiri, namun guru perlu mempelajari ilmu baru untuk mempertingkatkan pengetahuan dan kemahiran dalam subjek yang bukan daripada option yang diambil. Jadi, petikan daripada Shulman iaitu menurut Shulman 1987, seorang guru mesti menguasai isi pengajaran bagi memastikan pengajaran yang disampaikan mudah difahami, menarik dan berupaya memotivasikan pelajar. Namun begitu, terdapat beberapa gejala yang tidak sihat menyebabkan kemerosotan kualiti guru. Antaranya ialah guru luar bidang atau guru bukan option. Di sini saya ingin berkongsikan sedikit berkaitan daripada kaunselor berdaftar dan pensyarah kanan daripada Jabatan Psikologi dan Kaunseling daripada Fakulti Pembangunan Manusia Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI, iaitu daripada pensyarah daripada Dr. Nurul Hashimah Ahmad Rani berkata, apabila guru bukan option dipertanggungjawabkan untuk mengajar subjek lain, maka akan berlakunya banyak implikasi antara dari segi kompetensi guru dan kualiti pengajaran khususnya bagi bidang menentukan kecekapan khusus seperti pendidikan muzik, pendidikan awal kanak-kanak, bahasa Inggeris dan sebagainya. Jadi di sini iaitu mengajar subjek bukan option ini merupakan salah satu beban guru yang boleh dijadikan sebagai isu. Baiklah. Kini kita pergi pula kepada apakah cadangan ataupun jalan penyelesaian bagi beban guru iaitu mengajar subjek bukan option. Okay, yang pertama iaitu Kementerian Pendidikan Malaysia KPM perlu membuka permohonan khas dan ataupun pengambilan pegawai perkhidmatan pendidikan PPP grade DG41 bagi mengatasi masalah kekurangan guru di semua sekolah. Yakni KPM perlu mengambil permohonan dan menempatkan pengambilan baru seperti contract of service dan sebagainya. Jadi di sini merupakan langkah yang baik bagi mengatasi masalah isu mengajar subjek bukan option. Jadi baru-baru ini Menteri Pendidikan Fadzlina Siddiq dia telah membuka ruang atau memberi peluang dan membuka kepada peluang kepada guru-guru untuk memohon dan memohon pengambilan DG41 ini. Ini merupakan langkah yang bagus dan ini merupakan salah satu jalan penyelesaian yang boleh kita ambil untuk mengatasi guru-guru yang perlu mengajar subjek bukan option. Jadi yang kedua iaitu guru perlu menghadiri kursus. Ya, guru perlu menghadiri kursus. Jadi di sini semestinya guru ada saja hari ataupun bulan yang guru perlu menghadiri kursus. Jadi ini merupakan cadangan untuk meningkatkan kualiti pengajaran ataupun pengetahuan kemahiran dalam sesuatu subjek tersebut. Jadi inilah cadangan yang kedua yang perlu diambil bagi guru dalam mengajar subjek bukan option. Yang ketiga, pihak kerajaan perlu mengkaji semula penempatan guru mengikut option untuk mengelakkan lebihan guru di sesebuah sekolah. Jadi sekiranya kerajaan ingin mengambil pengambilan pegawai pendidikan DG41 semestinya kena mengkaji
apakah option yang sesuai bagi sekolah tersebut. Apakah sekolah itu kurangnya option dari segi option pendidikan Islam, reka bentuk dan teknologi, pendidikan sains, pendidikan jasmani dan sebagainya. Jadi di sini perlu mengkaji adakah satu sekolah itu kekurangannya option di mana ataupun kurangnya guru option yang mana. Jadi ini boleh membantu untuk mengurangkan guru mengajar subjek lebihan ataupun subjek bukan option. Baiklah, seterusnya beban guru iaitu menghadiri bengkel ataupun kursus. Jadi yang kita lihat pada masa kini guru sering diminta untuk menghadiri mesyuarat dan bengkel di pelbagai peringkat. Sama ada peringkat zon, peringkat daerah, negeri, kebangsaan dan sebagainya. Yang kedua, guru-guru di sekolah yang sama menghadiri kursus atau bengkel secara serentak di luar kawasan. Jadi ini dua isi yang perlu kita fokuskan iaitu semasa ketersediaan guru di dalam bilik darjah. Jadi ini boleh menyebabkan beban tugas guru kepada guru lain. Jadi ini juga boleh menyebabkan menjejaskan pengajaran dan pembelajaran dan merugikan murid kerana guru tersebut telah menghadiri bengkel ataupun kursus. Seterusnya, sekolah juga perlu menghantar guru yang sesuai dengan bidangnya kerana hari ini sekolah pernah menghantar guru yang tidak sesuai dengan bidangnya semata-mata kerana terpaksa mewakili sekolah. Jadi, pihak sekolah perlu bertanggungjawab dan memastikan sekiranya hendak menghantar wakil untuk menghadiri kursus atau bengkel, perlulah meneliti atau mengkaji semula apakah guru itu sesuai dengan bengkel atau kursus tersebut ataupun hanya untuk perwakilan sahaja. Jadi keadaan ini boleh menyebabkan tugas yang ditinggalkan terpaksa dipikul oleh guru lain yang masih berada di sekolah sedangkan mereka sudah mempunyai kerja yang perlu disiapkan. Jadi ini adalah salah satu punca yang boleh menyebabkan dan merugikan masa untuk melaksanakan pentaksiran pendidikan Islam khususnya. Langkah atau cadangan jalan penyelesaian bagi menghadiri bengkel atau kursus iaitu Kementerian Pendidikan Malaysia KPM memansuhkan semua pertandingan dan sambutan di sekolah. Iaitu ini merupakan berita yang baik untuk semua guru-guru di Malaysia. Namun segelintir guru masih berpegang pada prinsip lama iaitu mewujudkan macam biasa. Antara program-program yang dimansuhkan adalah seperti berikut. Kementerian Pendidikan KPM akan memansuhkan sebarang bentuk pertandingan, sambutan atau majlis di semua peringkat yang tidak memberi impak besar terhadap pembelajaran murid dan hanya menambahkan beban tugas guru. Menteri Pendidikan Fadina Siddiq dalam kenyataan pada Jumaat berkata antara contoh ialah membabitkan pertandingan keceriaan pusat sumber, tandas tercantik dan bilik operasi sistem pengurusan buku teks SPBT terbaik. Keputusan itu antara 7 langkah segera yang diambil dalam teras KPM yang memfokuskan kepada isu kebajikan termasuk tekanan yang dihadapi para guru. Kesemua langkah ini akan diperincikan pengurusan tertinggi KPM dan akan dilaksanakan bermula sesi persekolahan 2023-2024. Antara langkah lain yang diputuskan ialah mengurangkan kekerapan semakan elemen pengurusan sekolah Standard Kualiti Pendidikan Malaysia SKPM yang melibatkan guru kepada setahun sekali sahaja. Selain itu, Fadlina berkata KPM juga akan menghadkan penganjuran sambutan Hari Guru tahunan kepada peringkat kebangsaan dan peringkat sekolah. Dan langkah terakhir ialah memperkukuhkan autonomi guru dalam perancangan dan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran serta pentaksiran bidik darjah PBD dengan menjadikan dokumen standard kurikulum dan pentaksiran sebagai rujukan. Baiklah, yang kedua iaitu kekerapan guru bermesyuarat dan berbengkel di peringkat daerah, jabatan dan kementerian hendaklah dikurangkan. Sekiranya guru kerap bermesyuarat atau berbengkel, maka pelaksanaan terhadap pentaksiran khususnya pendidikan
Islam akan terjejas dan merugikan masa. Seterusnya, kehadiran guru di mesyuarat dan bengkel yang dihadiri hendaklah bersesuaian dengan keperluan guru dan sekolah. Setiap sekolah sememangnya ada keperluan bagi mesyuarat dan bengkel. Namun, perlulah bersesuaian supaya tidak melibatkan proses pelaksanaan pentadsiran pendidikan Islam tertinggalan. Seterusnya, isu yang ketiga ialah kesediaan guru di mana guru tidak mampu mentaksir murid dengan baik dan guru juga kurang berkemahiran dalam menggunakan teknologi dalam pendidikan. Masih terdapat guru-guru yang tidak mampu mentaksir murid-murid dalam pendidikan Islam dengan baik melalui pentaksiran bilik darjah iaitu PBD. Guru kurang kemahiran dalam melaksanakan PPD seperti sukar menentukan TP murid sama ada TP 1, 2, 3, 4, 5 ataupun TP 6. Hal ini termasuklah guru-guru menghadapi isu kurang pendedahan dalam merancang, melaksanakan dan membuat tindakan susulan terhadap pelaporan dalam pentaksiran pendidikan Islam. Isu ini bukan sahaja dihadapi oleh guru-guru lantikan baru sebenarnya, tetapi guru-guru lain juga ada menghadapi masalah yang sama. Berikutan konsep pentaksiran formatif dan sumatif dalam pendidikan Islam yang sekarang adalah berbeza dengan penilaian peperiksaan semata-mata yang sebelum ini menjadi penilaian wajib daripada guru terhadap murid-murid di sekolah. Penggunaan teknologi juga amat meluas dalam pendidikan masa kini. Guru menghadapi isu sukar mengendalikan dan menggunakan teknologi untuk menyediakan pelaporan dalam pentaksiran serta menyediakan bahan-bahan pentaksiran pendidikan Islam dalam bentuk pentaksiran formatif atau sumatif untuk murid-murid secara berterusan di dalam kelas. Guru kurangnya kemahiran dalam teknologi, maka guru juga akan kurang kesediaan untuk mentaksir. Ataupun pentaksiran tidak berlaku secara berterusan, teratur dan sistematik. Di sini ingin saya kemukakan cadangan untuk penambahbaikan terhadap isu ini. Yang pertama ialah guru seharusnya mengamalkan inisiatif kendiri dalam pembangunan profesionalisme berterusan yang merangkumi kaedah mengenal pasti aspek kompetensi yang perlu ditingkatkan oleh guru daripada analisis keperluan latihan sehingga memberikan impak kepada keberhasilan murid. Inisiatif kendiri ini merujuk kepada sebarang inisiatif atau aktiviti yang dilakukan sendiri oleh guru dan pemimpin sekolah dalam usaha mereka untuk meningkatkan tahap profesionalisme terutamanya dalam PBD pendidikan Islam. Selain itu, inisiatif ini boleh diusahakan oleh pihak sekolah berdasarkan kepada keperluan semasa. Amalan kolaboratif dalam kalangan pendidik dan pemimpin sekolah yang komited secara bersama-sama menetapkan matlamat dan membina wawasan secara kolektif untuk mencapai objektif yang ditetapkan adalah amat digalakkan. Contohnya, guru boleh melaksanakan aktiviti seperti inovasi, coaching and mentoring, bengkel, kursus, wacana ilmu, penyelidikan, penulisan, pengkaryaan, lawatan penanda aras, ulasan buku yang boleh meningkatkan tahap pemahaman guru-guru dalam merancang dan melaksanakan serta mentaksir murid-murid dalam pendidikan Islam. Contoh aktiviti lain ialah aktiviti perkongsian kemahiran dan pengetahuan guru, pembinaan hubungan yang berkualiti, merancang program berfokus, menggerakkan sumber sedia ada di persekitaran dan perkongsian kepimpinan dan semuanya untuk memastikan
Pentaksiran pendidikan Islam dapat dilaksanakan dengan cemerlang. Menurut Lloyd 2012, budaya berkolaboratif merujuk kepada golongan guru dan pemimpin sekolah mesti bekerja bersama-sama dan berkolaborasi secara semula jadi, iaitu natural, untuk melaksanakan perkongsian visi, misi dan nilai. Begitu juga fokus kepada matlamat untuk meningkatkan pedagogi pembelajaran dan meningkatkan pencapaian murid. Menurut Zuraida 2010, amalan komuniti pembelajaran profesional ditakrifkan sebagai melahirkan budaya belajar untuk belajar. Guru belajar, murid-murid juga belajar. Nyatalah bahawa dalam usaha meningkatkan keberhasilan murid dan mencapai objektif pembelajaran, guru perlu mengamalkan budaya kolaboratif yang mana guru dapat bertukar pandangan dengan guru-guru lain serta meningkatkan ilmu dalam pentaksiran pendidikan Islam. Cadangan yang kedua ialah pencarian ilmu pengetahuan untuk peribadi atau profesional yang dilakukan sepanjang masa, sukarela dan motivasikan diri yang disebut sebagai pembelajaran sepanjang hayat. Apabila guru berada di persekitaran kerja sebagai guru, pembelajaran tidak formal melalui media instruksional di tempat kerja, dari rakan kerja, media massa, teknologi maklumat, persekitaran dan alam sekitar. Selain itu, pembelajaran dari pengalaman dan penyelesaian masalah juga memerlukan pembangunan intelek, kemampuan dan integriti yang berterusan. Hal ini sama juga di dalam pentaksiran pendidikan Islam, di mana guru contohnya boleh secara sukarela mencari maklumat daripada media massa, bahan-bahan bacaan seperti buku rujukan, dan secara tidak langsung persekitaran guru juga mampu untuk meningkatkan ilmu dalam pentaksiran dan menyumbang kepada keberhasilan dan kemenjadian murid-murid. Diterapkan dengan sempurna dalam diri seorang pelajar. Jadi untuk menghasilkan seorang pelajar yang mampu menjadikan apa yang dipelajari itu dihayati dan juga diterapkan dengan baik, pentaksiran dalam bidang ini juga isu berkaitan dengan PBD ini perlulah diselesaikan dengan cara yang sepatutnya. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.